Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna minaz zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwirta syamsa wal qamar wasahhil li abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan sekalian jemaah ya, khususnya jawatan kuasa masjid kita dan yang sepakati pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita menyambung semula pada matan yang lepas, iaitu wal istidlal alaihi min adamil wusuli ilaih ya. Sedangkan orang yang mengambil dalil adanya alam menunjukkan adanya Allah kerana belum sampai mereka kepada Allah ya. Jadi telah dijelaskan minggu lepas, iaitu mengenal Allah Ta'ala ataupun untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala ni mengikut pandang Ibnu Athaillah melalui dua kaedah utama ya. Kita dah bincang minggu lepas, ni ulang ajalah ya. Yang pertama sekali ialah menjadikan alam ini sebagai dalil kepada adanya Allah. Yang kedua ialah menjadikan hati itu tempat melihat akan kebesaran Allah. Dua perkara ya. Jadi dua-dua ini, mana satu yang dalil, mana satu yang hati ya. Yang menggunakan dalil itu ialah bagi orang yang ahli usuluddin ataupun mutakallimin ataupun orang ahli tauhid. Iaitu orang yang menggunakan akal untuk melihat akan kebesaran Allah. Jadi mereka ini menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil ataupun dipanggil dalil naqli. Seperti dalam surah Sajadah ya, dan juga dalam surah-surah yang lain ya, di mana dalil itu dijadikan, ayat Al-Quran itu dijadikan sebagai dalil untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu lagi ialah menggunakan hati. Hati tempat melihat kebesaran Allah Taala ya. Jadi orang ini yang kedua ni tak perlu lagi menggunakan dalil, tetapi mereka syuhud musyahadah saja kepada kebesaran Allah. Jadi apa dalil naqli dia? Dalam surah Luqman ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i fa'ambathna fiha min kulli zawjin karim. Jadi dalil tu dalil naqli ya. Ya Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang. Itu dalil dia. Jadi ciptaan-ciptaan ini dijadikan jalan untuk mendekatkan kepada Allah melalui akal fikiran. Ya, iaitu Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Semua orang lihat. Kita perhati ke atas sana, langit yang tak ada tiangnya. Langit yang tak bertiang dijadikan Allah Ta'ala itu sebagai bukti, proof
evident kepada kenyataan Allah yang maha berkuasa. Kudrat dia, iradat dia, pergi sifat 20 balik semula. Dia pusing-pusing situ tu. Dia tak nak pergi jauh dah ya. Sebagaimana kamu melihatnya, dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak terhuyang hayang kamu. Kita berjalan di bumi ini tenang, tak ada bumi itu bergoyang-goyang. Kenapa? Gunung ganang itu ada ya. Jadi gunung ganang sebagai paku kepada bumi. Tu Tuhan bagi tu dalam Quran tu. Yang ni kita nak fikirkan ni. Tengok alam tu, tengok gunung ganang, tengok laut, tengok udara, semuanya dia beri bukti kepada kewujudan Allah. Ini orang mengambil dalil tadi ya. Dan ia biarkan padanya berbagai-bagai jenis binatang. Tengok pula binatang yang keliling kelalang kita. Siapakah yang membiarkan binatang ni? Allah. Iman tu kata Allah. Dia apa dari situ? Sifat-sifat dia yang maha agung, maha tinggi tadi ya. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai-bagai jenis tanaman yang banyak manfaat. Ini dalil-dalil inilah yang kita nak membaca Al-Quran ya. Orang-orang ahli nakal ni, orang-orang dari nakli ini menjadikan Al-Quranul Karim ayat yang makruah. Jadi mengenal dalil Allah melalui ayat makruah, jadi ayat yang dibaca. Satu lagi yang di sini, yang di luar ni mengambil dalil adanya Allah melalui ayat yang manzurah, ayat yang dilihat. Lihat dalam hakikat di sebalik yang dilihat Allah yang menjadikan. Ini yang dibaca. Ya. Kemudian haza khalaqullahu fa'aruni maza khalaqal lazina min duni baliz zalimina fi dhalalim mubin. Di hujung surah tu ya, di hujung ayat ni ya, Tuhan beritahu ini semua ciptaan aku. Haza khalaqullah, ini ciptaan aku yang kamu lihat tu. Kamu lihat apa tadi? Gunung ganang, bukit bukau, bumi, hujan, tumbuh-tumbuhan binatang, semua Tuhan kata itu ciptaan aku. Di sinilah kita imani akan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Macam kita baca sifat 20 tadi. Jadi perbuatan Allah Taala itu esa, tunggal. Esa pada zatnya, esa pada perbuatannya ni. Ini ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepada aku, kata Tuhan. Tuhan cabar orang manusia, tunjuk kepada aku kalau apa? Apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk itu? Kalau boleh buat macam aku tu, cuba buat. Cuba buat angin. Cuba buat hujan. Cuba buat matahari. Cuba buat diri kita sendiri ni. Tahan mati ni supaya tak mati. Boleh? Tak boleh. Ya? Jawapannya tak boleh. Macam mana pun rasa nak hidup lama, kalau sampai Tuhan ajar dia, dia ambil, tetap dia ambil. Walaupun berpuluh doktor keliling kelalang kita menyelamatkan nyawa kita, tak mampu dia. Tidak ada semua itu pun, bahkan orang-orang yang zalim dan berbuat syirik itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia tak nampak yang ni buat Tuhan syirik. Itu saja dia punya. Tuhan telah tegaskan ya. Tuhan straight forward dalam Quran dalam ayat ni ya. Tak nampak dia menciptakan ni syirik. Syirik itu apa dia kata? Itulah perbuatan orang yang zalim kerana sesat yang sangat nyata. Tak nampak yang di jalan di bumi itu Allah menjadikan. Tak nampak yang dibayar bagi makan ikan ke binatang-binatang Allah yang menjadikan. Lalu bukit tangga gunung garang itu Allah menjadikan. Mana lagi nak lagi? Daki gunung, karnival ke apa sebagai gunung tahan ke ekspedisi sana ekspedisi sini, Allah yang menjadikan. Dia tidak ada satu pun yang milik makhluk itu pada hakikatnya. Ini yang kita imani melalui dalil tadi. Orang mutakalimin macam ni sah imannya. Kenapa? Kerana nampak ciptaan Allah itu lebih jelas, lebih nyata kerana kita pakai hari-hari ciptaan Tuhan.
Kita pakai hari-hari ya tuan-tuan. Yang kedua ni orang yang mengambil dalil melalui hati. Maka apabila akal digunakan untuk melihat kebesaran Allah melalui tadi, di penghujung akal tu fikir tak mampu nak fikir, maka hati digunakan untuk melihat akan kebesaran Allah. Maka hati inilah yang dikatakan ma'rifatullah. Jadi melihat Allah melalui mata hati ini dah jelaskan malam tadi, sikit-sikit je, hendaklah melalui amal. Yang ni melalui amal. Yang tadi melalui mata lihat. Ilmu yakin, tengok alam ni, ilmu yakin. Yang dari atas daripada itu ainul yakin. Disaksikan dengan mata hati, lebih soreh, lebih nyata lagi. Yang ini wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu ada kebesaran aku, mengapa kau tak lihat? Dokek lagi pada yang tadi. Jadi mata hati ni dia punya natijah kepercayaan, keyakinan tu lebih hampir daripada yang dilihat. Yang makruah, yang manzurah luar sana. Ni wa fi anfusikum ni, diri kamu tu wahai manusia. Afala tubsirun, kau tak lihat dalam diri kau tu kebesaran aku. Apa dia kebesaran kita ni? Dijadikan kita daripada pertemuan dua air mani, kromosom lelaki, kromosom perempuan, genetik lelaki, genetik perempuan. Siapa yang membela tu? Aku. Daripada nuftah, alaqah nuftah, ya. Sebagai janin bayi dan keluar dia. Lepas tu ditentukan ajal dia, baik buruk dia. Siapa menentukan? Allah. Dipelihara di dalam tempat yang mulia, dalam rahim ibu dia sendiri. Duduk sana selama 9 bulan 10 hari. Lepas tu sampai 120 hari Tuhan sempurnakan kejadian tu, tiupkan roh. Apabila sempurna kejadiannya, kami kata Allah tiupkan roh dari sisi kami. Roh tu ciptaan Tuhan. Bergerak dia sampai 9 bulan, lahir dia dengan roh tadi melihat alam ni. Roh